Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu lagi ulasannya ya daripada seorang pemerhati politik, seorang yang melihat ya apa yang sedang berlaku ya, terutamanya politik yang ada di dalam negara kita. Ya, jadi beliau dalam kenyataannya ini bagi saya sangat setuju ya dengan apa yang dikatakannya. Apabila beliau melihat ya politik hari ini, amalan politik yang dibuat, yang dilakukan khususnya daripada pembangkang ya adalah politik yang menyedihkan. Ya, seperti mana yang pernah dikatakan oleh Datuk Seri Saifuddin bahwa politik ekstrim dan juga bersikap pelampau. Khususnya parti-parti pembangkang, PAS dan juga geng-geng dan sekutu mereka. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua sehingga seorang pemerhati politik ini ya membuat ulasan ya berkaitan perkara ini. Jadi saya ingin berkongsi dengan Anda apakah kenyataan beliau. Jadi tanpa buang masa, ini dia, politik kita sudah tidak rasional sejak dari dalam rumah, kata pemerhati politik ini sahabat semua. Jadi apakah yang dimaksudkan itu? Jadi saya ingin membacakan ya ulasan beliau. Katanya sikap setengah ibu bapa sama ada sengaja atau tidak menyemai bibit kebencian dan perkauman di rumah mungkin menyumbang kepada kebobrokan politik hari ini. Sebab itu bagi penulis lirik terkenal Habsah Hasan ya, seorang penulis lirik, sifir politik hari ini bukan lagi bersifat rasional, sebaliknya carca marba. Kita semakin hilang pertimbangan karena mengikut hati dan nafsu. Salah siapa soalnya? Salah setengah emak dan ayah di rumah yang menyemai bibit-bibit kebencian perkauman. Dia begitu, kita pun begitu, katanya kepada Melissa Kini dalam satu temu bual baru-baru ini. Tambah Habsah yang berumur 74 tahun itu, sikap segelintir orang lama juga menyebabkan generasi baru tidak berminat atau enggan mengambil tahu isu-isu negara, agama, dan politik. Keadaan itu katanya mendorong kebanyakan orang hanya memikirkan hal-hal berputar diri sendiri ya dan di lingkungan terdekat mereka saja. Semua bertindak bagai enau dalam berlukar, menyedihkan katanya. Jadi terdahulu Habsah yang mengaku pernah berminat dengan politik suatu ketika dahulu sebelum keadaan memburuk dan menghilangkan seleranya, ditanya mengenai persaingan politik sengit ya dalam negara kita. Antaranya adalah insiden sekumpulan ahli parlimen membacakan kunut nazila dalam Dewan Rakyat kerana kecewa dengan penggantungan ahli parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal. Mendengar soalan mengenai insiden itu, Habsah terus menggelengkan kepalanya. Jadi jelas Habsah umat Islam mesti mencontohi amalan dan sifat Rasulullah yang tetap menyantuni semua orang termasuk musuh yang mengutuk baginda setiap hari. Katanya, kemana perginya ilmu kita? Ya, saya bukanlah warak atau alim sangat, bukan bijak tetapi tidaklah terlalu jahil. Sebenci-benci kita katanya, semarah-marah kita kepada musuh politik. Sebagai orang Islam, jangan disakiti saudara seagama. Dan ia sudah ditunjukkan oleh Rasulullah dulu katanya. Tambah lagi, bagaimana kita tergama mendoakan kehancuran kepada saudara se-Islam. Kalau kesan doa itu berbalik kepada kita, macam mana soalnya? Insiden membaca kunut nazilah itu berlaku 18 Julai ya, dan dianggap Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution sebagai amalan ekstrim dan juga pelampau. Bagaimanapun Wan Ahmad Faizal mendakwa bacaan doa dikotai Timbalan Kota Dewan Ulama PAS Zulkifli Ismail itu ditujukan kepada penyokong genosid seperti Black Rock. Pandai pula ya mereka memutar belitkan. Jadi mengulas lanjut, Habsah berkata, mungkin ada yang tidak sedar bahawa jika kehancuran benar-benar berlaku ke atas kerajaan, impaknya sudah pasti dirasai oleh semua orang dan bukan sekadar lawan politik pihak terbabit. Jadi kita juga pasti akan terkesan kita baru naik setangga, keadaan ekonomi baru nak pulih. Tentulah kita tidak boleh harapkan perubahan 180 darjah dalam waktu yang singkat. Saya pun tak faham katanya. Menurut Habsah lagi, pihak yang menggalas tanggungjawab sebagai kerajaan juga wajar berhempas pulas untuk meyakinkan pengikut masing-masing bahawa undi yang diberikan dalam PR lalu adalah berbaloi. Katanya, masyarakat perlu yakin bahawa mereka tidak tersilap memangkah sehingga membolehkan kerajaan dibentuk secara bertanggungjawab. Pada masa yang sama juga Habsah berkata, kerajaan ada tempoh kira-kira 3 tahun lagi untuk melakukan perubahan.
serta memikirkan yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Kita ada lagi 3 tahun katanya sebelum pilihan raya umum. Sebab itu kerajaan harus all out bekerja untuk yakinkan semua orang bahawa mereka boleh dipercayai untuk mewakili rakyat lagi pada masa depan katanya. Itu antara kesedihan ya daripada seorang penulis lirik ya, Hafsah, ya, mengatakan keadaan politik kita hari ini begitu menyedihkan sekali ya, dengan sikap-sikap yang tidak bertanggungjawab ya daripada pihak pembangkang ya, sanggup membuat doa seperti itu kepada saudara sebangsa, seagama ya, hanya kerana perbezaan politik. Inilah sahabat-sahabat semua, satu perkara yang amat-amat mengejutkan kita. Tindakan ya daripada sekumpulan yang terdesak untuk meraih sokongan daripada rakyat di luar sana dengan menggunakan apa? Ya, menggunakan isu bangsa dan agama. Apa pandangan anda? Dan sebelum saya akhiri, hari ini SPRM nafi ya keluar surat tawaran tender catering. Ini berlaku di penipuan yang cuba ya dilakukan, sebuah penipuan di negeri Kedah di bawah pentadbiran PAS. Ambil lato-lato sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang berlaku? Mari kita lihat kenyataan media ini. Suruhanjaya Percetakan Rasuah Malaysia hari ini menafikan telah mengeluarkan surat pemberitahuan penerimaan tender catering pada sebuah syarikat yang berdaftar di negeri Kedah. Menurut kenyataan agensi anti rasuah negara itu, ia mengesan satu surat tawaran palsu berhubung penerimaan tender pembekalan makanan bernilai 150,000 yang kononnya dikeluarkan oleh SPRM Kedah bertarikh 23 Julai 2024. Usaha yang sedang dijalankan untuk mengesan pihak yang mengeluarkan surat palsu tersebut dan tindakan undang-undang akan diambil terhadap mereka yang bertanggungjawab katanya. Sehubungan itu, pihak SPRM menasihati orang ramai supaya menghubungi pejabatnya bagi mengesahkan surat tawaran yang kononnya dikeluarkan oleh Suruhanjaya berkenaan jika timbul sebarang keraguan. Macam-macam penipuan yang sedang dilakukan oleh geng-geng penyakau, geng-geng penipu, pemutar belit di luar sana. Termasuklah ya kenyataan ya sebentar tadi mengatakan politik negara kita semakin menyedihkan. Ya, politik pula menjadi ekstrim dan juga bersikap pelampau sahabat-sahabat semua. Secara terang-terangan penunggangan terhebat di dalam Dewan Rakyat. Sudahlah individu yang mereka cuba belah itu digantung kerana membuat satu kenyataan ya, hanya menggunakan rujukan surat layang yang kesahihannya, kebenarannya pun tidak pasti, tetapi digunakan di dalam Dewan Rakyat untuk membuat dakwaan, untuk menuduh dan juga menfitnah penjawat awam. Seorang pegawai lagi tu sahabat semua dikatakan menjadi dalang dalam penjualan MHSB. Kalau ia pun terdesak untuk menunggang isu MHSB ini, ya kenapa sanggup ya mencampurkan ataupun melibatkan ya penjawat-penjawat awam yang tidak mampu hadir ke parlimen untuk membela diri mereka, seperti mana yang didakwa, tuduhan, fitnah yang dibuat oleh MP macam ini. Tapi malangnya sahabat semua, pemimpin-pemimpin daripada PAS, lebay-lebay PAS mempertahankan tindakan itu dengan membacakan doa kunut nazilah ya. Kononnya tujuan mereka bukan kepada kerajaan tapi kepada penyokong kekejaman di Gaza. Tapi sebenarnya keadaan itu berada di dalam Dewan Rakyat, dan apabila digantung mereka mendoakan. Jadi betapa hebatnya kepakaran mereka untuk memusingkan, membodohkan rakyat. Mungkin ada yang terbodoh, termakan dengan dalil-dalil mereka, tapi ada juga yang bijaksana di luar sana untuk mengetahui apakah sebenar motif yang cuba dilakukan oleh geng-geng ini. Itu dia. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.